Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, kehidupan dunia ni kehidupan yang menipu. Maksudnya apa yang kita nampak kat dunia ni semua tak betul. Itu namanya kehidupan yang menipu. Awak ada faham tak? Kita kehidupan dunia ni kehidupan yang menipu. Menipu maknanya semua yang kita nampak kat dunia ni tak betul. Jadi kita nampak yang benda yang kita nampak tu buat, tapi bukan. Yang buat Allah. Itu sebab dikatakan kehidupan yang menipu. Samad buat, jengat dia buat, dia percaya dia buat, tapi bukan. Yang buat Allah. Samad tengok satu orang, dia ingat orang tu buat, bukan, Allah buat. Satu orang tu dilanggar motikwa, orang tu mati, orang tu pun kata dia tu matikan dia, bukan, yang matikan dia Allah. Satu orang masak sedap, dia ingat dia masak, bukan, Allah masak. Dia minum air, haus hilang, dia ingat air hilang, tak, bukan, Allah hilang. Dia makan, dia lapar, dia kenyang, dia ingat makanan hilang lapar. Covid, Covid corona ni datang, dia kata ini kuman ni telah datang bunuh kita. Bukan, Allah datangkan dan Allah gunakan dia. Bukan kuman tu bunuh kita, Allah gunakan dia. Allah guna macam-macam, bukan benda yang kita nampak tu buat. Itu namanya menipu dunia ni. Oleh kerana dunia ni menipu, orang percaya, ada orang jadi rosak. Daripada tiada Tuhan melainkan Allah, dah jadi lain. Tuhan tak ada. Yang dia ada, yang dia nampak je. Yang mana bagi faedah pada dia, itu Tuhan dia. Jadilah orang ateis. Orang tak percaya Tuhan. Sebab dia kata, mana ada saya nampak Tuhan buat. Saya boleh hidup tanpa Tuhan, mana ada Tuhan. Saya ada duit, saya adalah dapat barang. Kalau saya tak ada duit, saya tak adalah dapat barang. Saya nak duit, saya kena kerja. Kalau saya tak kerja, mana dapat duit. Dia faham macam tu lah. Ini orang yang sudah ditipu. Bukan banyak, hampir semua manusia ditipu. Rashidi ditipu, Yazid lagi ditipu. Kita cakap dengan dia, bukan dia Allah buat, dia ya. Tapi sebenarnya dia tak boleh terima. Hanzalah, dia percaya mak dia yang bagi. Dia tak percaya Allah bagi. Dia nampak kan. Kenapa dia percaya mak dia bagi? Sebab apa? Nampak. Saya nampak. Yang nampak tu menipu. Jadi kalau kita tak faham ni, kita akan tertipu lah. Cubalah faham. Kalau nak faham lah. Kalau tak nak faham, ditipu lah. Bahawa tiada yang berkuasa melainkan Allah. Semua yang kita lihat ni, semuanya bukan buat, menipu. Digunakan oleh Allah untuk menduga kita kan. Allah SWT turun kita kat dunia ni, maka Allah jadikan asbab-asbab ni semua. Itu sebab kita dijadikan untuk Allah. Asbab-asbab ni digunakan, dijadikan untuk kita. Tapi kita dah sembah pula asbab dan tak sembah Allah. Jadi kita sebab apa kita sembah yang kita ikut, yang kita nampak? Sebab dia bagi faedah.
Hari ni orang tak percaya lagi bahala tu Tuhan. Orang percaya duit Tuhan. Orang sekarang nampak dia lebih berfikir sikit. Kenapa pula bahala tu Tuhan pula? Dia bukan dia bagi faedah. Yang bagi faedah duit. Untuk duit kerja. Jadi Tuhan kerja. Jadi manusia hari ni jadikan Tuhan dia kerja. Dia bahala-bahala tu mak bapak dia, dia orang ni sibuklah, itulah, pergi. Dia orang tak berapa percaya Tuhan. Bukan tak percaya pun. Apa yang mereka percaya sekarang? Yang bagi faedah. Yang bagi faedah bukan Allah, dia kata. Allah tak ada. Yang bagi faedah duit. Sebab itu dia orang gila nak jadi kaya dan berjaya. Sebab mereka kata duit bagi faedah. Dulu tak ada pula duit. Bila baru sekarang datang duit. Jadi manusia sudah ditipu. Jadi sebenarnya mereka tu tak percaya Allah, percaya duit. Sebenarnya ikut nafsu dia orang lah. Jadi kalau dah duit Tuhan, apa nak jadi percaya Allah pula? Dia orang etis lah. Dia orang tak ada Tuhan lah. Tuhan dia mereka nafsu dia orang, ikut suka dia orang. Siapa nak jadi Tuhan? Rashidi ni siapa Tuhan dia? Betul ke Allah Tuhan dia, Rashidi? Kalau betul, dia mesti ada dalam hati dia. Kalau belum ada di hati dia, makna itu hanya rituals. Ritual ni hanya ritual lah. Tak percaya. Mak bapak saya bagi tahu saya Allah Tuhan. Okeylah. Betul ke Allah Tuhan? Tak, duit Tuhan juga. Jadi mereka yang kata Allah Tuhan pun dia tak percaya dengan hati dia. Dia percaya lagi dengan apa dia nampak. Sebab itu kata kita Allah bagi makan, Allah bagi duit. Betul awak cakap, tapi kerja mesti buat. Kalau tidak mana dapat duit. Kenapa Rashidi sekarang tak ada duit? Rashidi, kau jawab apa? Dia tak kerja. Kenapa dia tak jawab Allah tak bagi saya duit? Dia jawab apa? Tak kerja. Mana dia kata Allah bagi duit? Mana orang tak ada. Orang kerja baru dapat duit. Tak kerja tak dapat duit. Jadi yang nampak tu memberitahu dia faham kerja bagi duit. Jadi siapa Tuhan kau? Kerjalah Tuhan. Kau dengar depan sekali, saya tanya Rashidi, kenapa kau tak ada duit? Dia jawab tak ada kerja. Kalau saya tanya Samad sekarang, dia tahulah dah jawab sebab dah dapat jawapannya. Tapi sebenarnya dalam hati, kenapa kau sekarang Rashid saya tanya Samad, kenapa kau ada duit Samad? Sebab dia kerja. Jadi hari ni bukan Allah Tuhan. Betul, dia punya ritual Allah Tuhan. Yazid, kau Yazid sekarang tak ada duit. Kenapa kau tak ada duit Yazid? Tak ada kerja? Lama tak kerja. Jadi tuan yang mulia, tak ada siapa hari ni termasuk yang mengucap kalimah La ilaha illallah dengan mulut dia, dia pun percaya duit tu Tuhan dia. Ataupun dia kata Allah Tuhan lah, tapi duit Tuhan juga. Kerja Tuhan juga. Duit tu memanglah, tapi nak dapat duit kena kerja. Semua orang kata tu. Kalau kita pergi gas, awak tak ada kerja ke? Kenapa? Heran awak ni tak kerja. Mana nak dapat duit? Mana nak makan? Anak-anak isteri tu tanggungjawab. Takkan nak gas saja. Dia tak tahu yang kita gam 45 minit dia. Tak kerja ke? Dulu-dulu lagi tu. Sekarang dah fed up lah dia. Dia ni kita cakap kerja ke, dia pun terus juga buat gas. Dia ingat kita gas pagi sampai petang. Itu kerana apa? Mereka percaya kerja tu Tuhan. Yang boleh bagi faedah, yang boleh bagi bahaya ni hanya Tuhan tau. Jadi kalau kerja boleh bagi faedah, dia Tuhan kita lah. Walaupun kita tak kata dia Tuhan. Tuhan ni yang boleh bagi faedah dan boleh bagi bahaya. Jadi kerja adalah Tuhan Rashidi dan Yazid dan Samad. Sebab apa? Percaya boleh bagi faedah. Kalau kau kata bukan Allah Tuhan. Ya Allah Tuhan juga.
Allah Tuhan, tapi duit, kerja Tuhan juga. Jadi sebab itu orang banyak Tuhan, namanya musyrik. Allah SWT tak suka orang musyrik. Sangat tak suka, bukan suka, tak suka sikitnya. Sangat-sangat tak suka. Allah SWT perkara yang besar sekali ialah maknanya dosa yang tak boleh diampun. Apa dia sama? Dosa yang tak boleh diampun? Syirik. Bapa Hanzalah tu syirik. Dia kata dia tak syirik. Kan? Syirik dia. Saya boleh bagi tahu. Jadi kalau kita syirik ni, maksudnya apa dosa yang tak diampun? Apa maksudnya? Sama. Bukan, maksudnya syirik ni dosa yang Allah tak ampun. Makna kita berdoa, ya Allah ampunlah dosa syirik saya, ya Allah saya telah syirikkan kamu, maafkanlah, berlulu-lulu air mata keluar. Ampun tak dosa tu? Allah terima tak? Ada, itu maksudnya. Sebab dia yang tak boleh diterima oleh Allah. Tahu? Mempersekutukan dia dengan yang lain ni, Allah tak terima, tak boleh terima. Bukan mendua, banyakkan 3, 4, 5, banyak Tuhan. Rasyidi banyak Tuhan, bukan duit aja, kerja je Tuhan ni. Apa saja yang Rasyidi percaya boleh bagi faedah atau bahaya, itu Tuhan dia. Allah tu kita percaya dia Tuhan sebab kita percaya dengan hati kita. Allah bagi faedah dari mulut lah. Allah bagi faedah, Allah bagi bahaya. Itu betul dia Tuhan kita. Kalau ada lagi yang lain daripada dia boleh bagi faedah, boleh bagi bahaya, dia juga Tuhan kita lah. Jadi kita bukan ada Allah je Tuhan kita. Banyak Tuhan. Ini Allah tak boleh terima. Allah mau terima satu je. Dia saja. Boleh bagi faedah, boleh bagi. Dalam Azri punya hati, banyak boleh bagi faedah boleh. Pertama kebun dia dululah, sekarang tak ada dah. Bila dia tak berkebun, dia tak ada fikir kebun berapa, kerja dia pula sekarang. Kan? Kalau dia ingat kerja tu kurang bagi faedah, dia akan berniaga. Dia tukar pula, berniaga ni tak boleh bagi faedah, berniaga lain pula. Dia tak ada buat kerja ikut mesyuaratnya. Ikut apa pun tak. Dia ikut, dia lihat mana dapat banyak duit. Mana banyak duit, banyak faedah. Mana kurang duit, kurang faedah. Itulah mana bertuhankan selain Allah. Kalau orang bertuhankan Allah ni, dia tak tukar, melainkan dengan perintah Allah. Dengan mesyuarat. Jadi kena tukar kerja, nak tukar kerja, kena mesyuarat. Mesyuarat dengan siapa? Dengan bini? Tak. Mesyuarat dengan ketua agama. Macam saya, mesyuarat dengan saya. Bukan tukar-tukar kerja je. Tukar-tukar kerja ni sebab dia tengok kerja ni belum bagi faedah, yang lain bagi faedah, tak. Saya setengah jam, setengah hari je kerja, sikit faedah. Kenapa Hanzalah nak kerja full time? Banyak faedah. Kenapa Azri nak kerja full time? Banyak sikit masuk. Itu namanya percaya pada kerja. Itu namanya syirik, tuan. Tuan tahu tak itu syirik? Jadi syirik ni dosa tak diampun. Kenapa sangat kerja? Dan bila dia tak kerja, dia risau. Sebab dia syirik lah. Kalau dia tak syirik, dia tak ada risau. Tuhan dia Allah. Allah yang bagi saya tak ada kerja, Allah bagi saya kerja. Tapi apa berlaku hari ni bila orang tak ada kerja, tak ada duit, risau satu macam. Tak ada duit je, saya baik mati lagi. Kalau tak ada duit lah, lepas tu datang pula hal-hal pula. Dah tak ada duit, sakit pula. Bukan cukup dia sakit, mak dia sakit, kakak dia, semua saya nak beban. Saya tak larat nak beban ni, baik saya mati. Saya makan ni racun, tak boleh tahan. Sebab dia percaya dia yang kena dapatkan duit. Dia bukan percaya Allah bagi dia duit. Hari ni orang kerja, tukar kerja, cari kerja ikut suka dia, sebab dia ingat kerja bagi duit. Kerja tak boleh bagi duit, tuan, yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya? Allah. Tak kerja boleh bagi duit, Samad? Halo? Boleh tak? Kerja boleh bagi duit? Tak yang betulnya.
Yang betulnya tak boleh, tapi dia jawab, dia ada sikit. Tengok. Sebab dia syirik. Dia susah nak menjawab, kerja tak boleh bagi duit. Samad, kerja boleh bagi duit? Lambat dia jawab. Ilmu dia ajar oleh Dr. Nasr, kerja tak boleh bagi duit lah. Itu tak berapa betul dia kata. Itu semua cakap tak berbetul. Syirik. Kerja boleh bagi duit? Dia cakap tak ada. Tapi bukan dekat hati dia tu. Ada dalam hati kau. Dalam mulut dia itu sebab dah diajar tadi. Terpaksa cakap. Kerja tak boleh bagi duit. Samad, boleh bagi duit? Tak boleh. Siapa boleh bagi duit? Allah. Itu baru betul. Itu Allah kau cakap mulut aja ni. Kat hati tak ada. Jadi hari ni kita sebenarnya syirik. Tak usahlah bergaya sangat. Nampak macam warak sangat, menunggang-nunggit semayang. Semayang kamu tu semayang syirik. Mana nak diterima? Boleh? Dia bila semayang tu syirik, dibuat oleh orang syirik, dia tak ada value tuan. Sebab Allah SWT sangat tak mau syirik. Dia bukan kat mulut dia cakap tiada Tuhan melainkan Allah, tiada yang bagi faedah melainkan Allah. Bukan kat sini kita puas hati. Allah tahu hati kita. Allah tengok hati kita. Kalau ada syirik. Allah tak boleh terima semayang orang. Ini sebab itu jangan mula semayang. Bukanlah saya cakap ni, maksudnya jangan semayang aja, tak buat kerja dakwah. Tak buat kerja dakwah, tak buat kerja ta'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar dengan cara Muhammad SAW, dengan korban harta diri, dengan niat syirik. Cinta pada selain Allah takkan keluar dan Allah takkan masuk. Kita boleh percaya Allah bagi duit bukan sebab kita banyak cakap, sebab benda tu dah masuk dalam hati kita. Sebab lain daripada Allah telah tak ada dalam hati kita. Bila Allah ada, selain Allah ada dalam hati kita, itu tak boleh masuk. Macam dia dah masuk? Penuh dengan dunia kerja. Betul tak? Jadi nak berhenti kerja, bukan berhenti kerja, nak ambil cuti kerja 3 hari pun tak boleh. Macam Sufian. Siapa bagi duit Sufian? Kerja. Dia bercakap lurus daripada hati dia. Kalau dia cakap, siapa bagi duit Sufian? Kerja. Jadi Sufian memang tak tahu malu punya orang lah. Banyak orang bukan tak tahu malu. Kata Allah SWT, wahai Muhammad, jika kamu tanya orang-orang penyembah berhala tu, siapa menciptakan langit dan bumi, nescaya pasti dia akan jawab Allah. Berhala pun jawab Allah. Sufian tengok, dia jawab kerja bagi duit. Sepatutnya daripada dia tahu ilmu dia, Allah bagi duit. Tak ada dia jawab kerja bagi duit. Kecuali ialah macam kamu nak bercakap benar kan. Sekarang ni Sufian Rashid Yazid, siapa bagi duit? Allah. Tak, itu tak benar. Yang benar punya, siapa bagi duit zaman? Kerja. Itu daripada hati. Itu mau buang. Macam mana nak buang kerja? Macam mana itu nak buang? Mau tinggalkan kerja lah. Keluar jalan Allah. Lepas tu tengok ada duit tak? Tengok tak ada duit juga. Alamak, memang betul lah kerja bagi duit. Tapi masa keluar tu mau cakap Allah bagi duit. Betul ke? Kena cakap yang betul. Yang betulnya tiada yang bagi duit. Kerja dah tak ada. Ya Allah bagi duit, minta duit. Tengok zap datang. Benarlah Allah bagi duit. Dia barulah datang. Tak ada kerja ada duit. Kenapa saya ada duit tak ada kerja? Saya tak ada pencen. Ada pencen. Lepas tu ada kerja pun sikit dia 3 jam kan. Macam tak ada kerja lah. Kenapa ada duit? Sama. Allah bagi duit. Tak nampak ke kau? Allah bagi duit. Amisab banyak duit kan dalam akaun kan? Siapa bagi duit sama? Boleh orang tak kerja macam saya duit banyak tu? Boleh? Sama jaga akaun saya. Dia tahu saya banyak duit. Dan bila saya banyak duit, Allah suruh orang minta kat saya. Saya bagi. Sebab Allah kata, Naswa, ini banyak duit ni tak bagus untuk kamu. Nanti kamu sayang duit. Kamu sayang duit, kamu tinggalkan aku.
Aku tak mau kau tinggalkan aku. Aku mau kau cinta aku. Bukan cinta duit. Sekarang duit ni kau keluar dan bagi kau. Jadi saya bagilah. Cuba saya tak bagi. Saya langgar perintah Allah suruh bagi, saya tak bagi. Tentulah cinta duit masuk balik. Kita hari ni Allah suruh bersedekah. Allah suruh bagi kat orang miskin. Kita takut. Takut nak bagi duit tu. Ini duit saya, kita kata. Lagi pula satu perkara kita kena percaya. Duit tu bukan duit saya. Duit siapa sama? Allah. Sebenarnya ilmu kita. Itulah sebab kita ditipu semua. Duit yang kita ada tu bukan duit kita. Tu Allah punya. Bukan duit aja, apa saja yang kita punya, yang kita kata kita punya, Allah punya. Betul tak? Mata kita Allah punya. Hidung kita Allah punya. Kemaluan kita Allah punya. Hanzalah ingat kemaluan tu dia punya. Siapa punya kemaluan tu, Hanzalah? Tapi kenapa kau pakai kemaluan tu tak ikut perintah Allah? Kan? Macam orang kemaluan tu milik dia, dia pakai kat orang perempuan yang belum nikah, dia guna untuk ini. Jadi sebenarnya dia ingat kemaluan tu dia punya. Bukan dia punya, Allah punya. Mata tu dia tengok suka hati dia sana sini. Mata tu bukan dia punya. Jadi kalau kita faham, kita bukan memiliki apa-apa. Sebab hari ni kita nampak itu. Ini kereta saya, ini rumah saya, itu rumah saya, ini cuma saya. Percayalah. Dan saya boleh guna ikut suka saya lah. Sebab saya punya. Kenapa kita guna ikut suka kita? Sufian. Kita punya. Sebab itu, kalau orang nak minta kan, tak boleh. Saya punya. Kan? Tu Allah mau hilangkan tu. Jadi Allah buat orang minta kat saya. Tak habis-habis minta. Berturutan minta. Sampailah datang, duit ni bukan saya punya. Bukan senang nak masuk tu. Dia masuk bila orang minta, kita bagi. Minta. Bila berapa lama nak bagi minta ni? Sebenarnya, ini duit bukan duit saya. Duit Allah. Barulah datang yakin tu tuan. Bukan senang dia nak datang. Kita nak datang kepada yakin duit tu bukan duit saya. Bukan benda mudah. Hari ini seluruh manusia seluruh dunia ni percaya duit tu duit dia. Bukan duit Allah. Allah punya duit. Kalau kita percaya dengan hati kita, duit tu duit Allah, apa saja Allah suruh betul, kita akan buat. Apa kita nak susah pula? Kita bagi, Allah bagi lagi. Kita bagi lagi, Allah bagi lagi. Yang bagi Allah, kita bagi je lah. Kalau kita betul yakin Allah bagi duit, kita tak ada duit tuan. Kalau betul daripada hati kita, Allah bagi duit, tak ada kerja mana ada duit. Kenapa sekarang ni Rashidi tak ada kerja, tak ada duit? Sama. Yakin dia kerja bagi duit. Allah nak bertindak, nak bagi duit kat dia. Kenapa Allah tak mau bagi duit kat dia? Sebab dia yakin kerja bagi duit. Itu sebab tak dapat duit bila tak kerja. Macam Rashid, Yazid sekarang, dia tak kerja, tak ada duit. Kenapa Allah tak bagi dia duit? Yazid? Sebab dia tidak percaya Allah bagi duit. Ini senang aja cerita. Kalau nak Allah bagi duit, yakin betul ke tahap yang Allah mahu, Allah bagi duit. Pasti. Pegang batu boleh jadi duit. Tahu? Ini dia orang semua heran ni. Dia orang kata ni kerawa ni. Pegang poket, tukar apa, razak, keluar duit. Bukan masalah bagi Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah tak mau bagi kita duit. Sebab makin kita dapat duit, makin tak percaya dia bagi duit. Jadi Allah yang bagi duit. Tak ada yang bagi duit melainkan Allah. Kerja bukan bagi duit. Siapa bekerja untuk dapat duit, dia telah mempersekutukan Allah. Tahu tak, Sufian? Siapa yang bekerja untuk dapat duit macam Azri sekarang, Azri, dia telah mempersekutukan Allah. Sebab apa? Bukan kerja bagi duit. Macam mana boleh kamu percaya kerja bagi duit? Allah bagi duit juga. Mana satu kau punya Tuhan ni? Dia kata Tuhan Allah bagi iman aja. Duit ni tak. Duit ni kerja. Itu jadinya. Tuhan Allah ni bagi iman, bagi mati. Mati pun tak. Bagi iman aja. Sebab itu dia orang tak ada nak minta iman. Sebab apa? Tak guna punya minta iman dengan Allah ni.
Kita minta duit bukan dengan Allah, kerja. Minta-minta tak dapat dia kata. Kenapa dia tak dapat? Dia tak tahu. Dia tak dapat sebab dia tak ada yakin Allah bagi duit. Kenapa pula Allah bagi duit kat dia? Satu orang yang tak yakin Allah bagi duit, lepas tu Allah bagi duit kat dia. Nah, Allah kata aku bertindak kepada hamba-Ku mengikut sangkaannya. Sebenarnya hari ini sangkaan kita salah. Hidup kita susah sebab dah percaya selain Allah boleh bagi duit. Terutama kerja kita. Jadi bila kita dalam keadaan terpaksa tak ada kerja, memang kita tak ada duit. Jadi orang yang belum sampai yakin Allah bagi duit, memang jangan pura-pura tak kerja. Dia akan tak ada duit. Macam Samad kan. Bila keadaan masa dia tak ada kerja, memang dia tak ada duit. Betul tak Samad? Bila Samad tak ada kerja, ada duit Samad. Tapi Amir Sab tak ada kerja, relax aja. Halo. Amir Sab tak ada kerja, berapa lama tak ada kerja? 2 tahun. Bertahun-tahun tak ada kerja. Kan? Ada kau tengok aku tak ada duit. Kau jaga akaun aku. Siapa bagi aku duit? Ya Allah bagi duit. Kamu tak nampak tu semua. Sekarang ni banyak duit kat akaun. Banyaklah orang minta kat saya. Tak habis-habis minta. Adalah orang Allah buat. Sebenarnya Allah mau buang cinta dunia. Tak mau cinta dunia. Bukan mau buang. Sebelum datang lagi, mau jangan datang. Sebab apa? Dunia ni bila mencintainya, dia sangat rosak. Orang tu akan jadi rosak. Macam Sufyan ni. Rosak dia sebab apa? Dia bukan rosak sebab badan dia besar ataupun ini semua. Satu sebabnya. Semua manusia ni rosak seluruh dunia. Satu sebab. Cinta dunia. Cinta dunia ni bukan cinta duit je. Apa saja selain Allah lah cinta. Jadi bila kita tak cinta Allah, kita jadi rosak. Kita jadi manusia tapi haiwan. Macam Sufyan tu manusia tapi haiwan macam badak. Kan? Yang suka mandi. Sebab tu dia nak swimming pool kat rumah dia. Tak. Rumah buruk Sufyan tu, tapi bergaya nak swimming pool. Kenapa dia nak swimming pool? Sebab dia badak. Suka apa? Berendam dalam air. Itulah kerja dia. Jadi sebenarnya kita kalau mau jadi hamba Allah yang benar, pertama sekali kita mesti tidak mempersekutukan Allah. Itulah perkara pertama mau hilang. Kita kena buat apa saja untuk supaya tidak mempersekutukan Allah. Bila itu kita dapat, semuanya Allah sangat suka kata. Di mana Allah sangat tak suka orang mempersekutukan dia, Allah sangat suka dengan orang yang beriman hanya kepada Allah. Ke tahap yang mana tak ada lagi dah. Iman ni ada tahap-tahap ya kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melihat hati dan amal. Hati inilah yang pertama sekali. Rosaknya hati itu bila syirik. Syirik ni kerana kita telah percaya dengan apa yang kita nampak. Jadi apa yang kita nampak ni menipu. Dia bukan buat. Dia bukan yang melakukannya. Dia bukan bagi faedah. Dia bukan bagi bahaya. Yang bagi bahaya faedah hanya Allah. Lain pada Allah tak boleh. Inilah kita mau cakap dalam gas. Dan mau buat seperti mana kita cakap. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terima amalan kita kalau hati kita syirik. Hati kita tak suci. Jadi hati Samad kan tak berapa suci. Dah suci daripada dulu lah. Dulu lagi teruk. Rashidi sampai lah ni belum suci. Jadi kena faham je lah. Sucinya hati tu, sucinya daripada mempersekutukan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu pesuruh Allah. Baru Muhammad menjadi pesuruh Allah jadi betul. Bila ada la ilaha illallah tu. Crispy clear. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang berkuasa beri faedah, bahaya melainkan Allah. Tiada yang berkuasa beri manfaat, mudarat melainkan Allah. Polis tak boleh bagi bahaya. Jadi satu kali phone call ada polis nak buat, Samad dah takut. Saya cakap dengan Samad, kau takut buat apa? Siapa yang kau takut tu? Polis. Nampak sangat dia syirik Allah dengan polis. Polis tak boleh bagi bahaya. Siapa pun tak boleh bagi bahaya. Betul atau tidak? Tapi bila saya kata siapa pun tak boleh bagi bahaya, betul ke? Ya. Tapi okey guys.